Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas sejarah tahun 4. InsyaAllah hari ini kita akan mempelajari tajuk berkaitan dengan yang pertama sekali ruang dan masa, dan yang kedua ialah sebab dan akibat sesuatu peristiwa. Okey, untuk tajuk ruang dan masa, boleh buka buku teks muka surat 10. Okey, buku teks muka surat 10. Okay. Jadi yang pertama sekali, sejarawan menggunakan urutan masa untuk mengkaji peristiwa sejarah yang telah berlaku. Jadi urutan masa ni pentinglah untuk kita tahu step-step peristiwa sejarah tersebut. Okay. Yang kedua, urutan masa dikenali sebagai kronologi. Kronologi ni yang biasalah kita sebut kronologi penubuhan seriti sebagai contoh. Kronologi perjalanan kehidupan Muhammad, daripada Muhammad lahir sampailah Muhammad di sekolah, sampai Muhammad masuk universiti, seterusnya lah. Okay, itu namanya sebagai kronologi. Seterusnya, konsep masa juga boleh dilihat mengikut zaman, iaitu zaman sebelum Masihi dan zaman Masihi. Ini pada peristiwa yang berlaku sebelum Masihi lah, ataupun pada Masihi sendiri. Nanti kita akan tahu apakah maksud sebelum Masihi dan zaman Masihi. Okey, seterusnya, ruang dan masa memudahkan kita untuk memahami peristiwa sejarah yang telah berlaku. Oleh itu, kita dapat menulis peristiwa sejarah yang lengkap dan tersusun. Jadi, bila kita dah memahami kronologi sejarah, okey, sebagai contoh, kronologi penubuhan seriti sebagai contoh, ataupun kronologi kehidupan seorang pelajar. Contoh, bila kita dah faham kronologi tersebut, kita boleh menceritakan kepada orang lain. Yang pertama. Yang kedua, kita pun boleh menulis semula peristiwa tersebut. Okay. Jadi yang penting kita faham kronologi. Okay. Okey, ini adalah glosari lah. Glosari ni ialah maksud di sebalik istilah yang kita tak faham. Tadi kita dah baca adalah banyak istilah yang mungkin kita nak tahu secara detailnya. Maka dekat sini pertama sekali kita tengok sebelum Masihi, ataupun short form dia adalah SM dia. S tu untuk sebelum, M tu untuk Masihi, sebelum Masihi. Jadi bermaksud zaman sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Jadi sebelum Masihi ini adalah sejarah-sejarah yang berlaku sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Okay. Masihi ataupun short form dia ialah MJ. Bermaksud zaman selepas kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Jadi selepas kelahiran Nabi Isa ni kita akan sebut Masihi lah. Masihi. Kronologi. Tadi kita sebut kronologi. Apakah itu kronologi? Kronologi ialah rentetan peristiwa yang berlaku mengikut urutan masa. Peristiwa yang berlaku mengikut urutan masa. Okay. Seterusnya dekad. Dekad apa? Dekad bermaksud tempoh selama 10 tahun. Kalau peristiwa itu dah berlalu selama 10 tahun, kita maka dia telah melalui satu dekad lah. Tempoh satu dekad. Sebab satu dekad ini selama 10 tahun. Okey, seterusnya abad. Okey, abad ialah tempoh selama 100 tahun. Seterusnya adalah alaf. Alaf ialah tempoh selama 1000 tahun. Kalau peristiwa tersebut telah lama, lebih daripada 1000 tahun, kita akan panggil dia alaf lah. Telah berlalu ni peristiwa tersebut pada satu alaf. Satu alaf bersamaan tempoh selama 1000 tahun. Okey, baik. Ini adalah contoh kronologi lah. Kronologi
Contohnya, ini sebagai contoh sajalah. Kronologi sejarah kehidupan Muhammad. Ini bukan Nabi tau. Muhammad ni nama orang. Nama orang. Okey, dalam kronologi mesti ada tarikh ataupun tahun. Okey, tarikh ataupun tahun. Dan seterusnya kena ada peristiwa. Okey, sebagai contoh, pada tahun 2011 Muhammad lahir di Hospital Besar Melaka. Pada tahun 2011 Muhammad ni lahir. Okey, pada tahun 2016 Muhammad memulakan sesi persekolahan di Pasti. Okey, pada tahun 2016 Muhammad dah mula sekolah. Sekolah mana? Sekolah tadika. Dekat mana? Dekat Pasti. Okey, pada tahun 2017 Muhammad memasuki darjah 1 di Sekolah Rendah Integrasi Terasi Islam An-Najah. Jadi pada tahun 2017 Muhammad telah memasuki kelas darjah 1. Dekat mana? Dekat Seripi. Ini adalah contoh kronologi. Okey, contoh sahajalah. Supaya murid nampak kronologi ni mesti mengandungi tarikh ataupun tahun dan peristiwa yang berlaku pada tarikh dan tahun tersebut. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada subtopik yang terakhir dalam unit 1, iaitu sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Setiap peristiwa sejarah yang berlaku mempunyai sebab dan akibat. Jadi, peristiwa sejarah yang berlaku, dia bukan berlaku secara sia-sia lah, ataupun secara tak ada apa-apa maksud. Tetapi peristiwa sejarah ataupun sesuatu peristiwa sejarah itu, dia mesti ada sebab dan akibat. Okay? Kajian sebab dan akibat memudahkan pemahaman kita tentang peristiwa sejarah. Okay. Kajian sebab dan akibat ni dia akan lebih memahamkan kita tentang peristiwa sejarah tersebut. Kenapa sejarah dia berlaku? Apa kesan daripada sejarah ini berlaku? Okay. Okay, sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah akan menimbulkan perasaan ingin tahu tentang mengapa dan bagaimana serta kesan peristiwa sejarah yang telah berlaku. Ini macam maknanya sebut tadi lah. Bila kita dah tahu dah sebab dan akibat, kita akan ada perasaan nak tahu kenapa berlaku. Bagaimana dia berlaku. Apa akibat dia berlaku. Begitulah. Okay. Jadi sebab dan akibat ini memang akan ada dalam satu-satu peristiwa sejarah. Okay. Okey, baik. Kita terus kepada contoh sebab dan akibat. Okay, tadi kita baca maksudnya kan. Jadi ini ada contoh dia lah supaya kita nampak. Okey. Peristiwa pertama, peristiwa Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik. Okey, apakah sebab peristiwa tersebut? Apakah sebab dilaksanakan peristiwa tersebut? Untuk menghargai murid yang cemerlang dalam bidang akademik. Ini sebab. Sebab berlakunya Majlis Anugerah Kecemerlangan sebab nak menghargai murid yang cemerlang. Itu sebab dia. Okay, akibat dia apa? Akibat dia adalah murid belajar dengan tekun lah. Bila dah ada anugerah kecemerlangan ni, murid-murid akan sentiasa bersaing untuk buat yang terbaik. Okey, yang kedua adalah peristiwa kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun bila? Pada tahun 1957. Ini tarikh yang wajib semua orang kena tahu. Tarikh kemerdekaan negara Malaysia. Okey, apa sebab kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu ni? Apakah sebab berlakunya peristiwa kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu? Sebabnya British menjajah Tanah Melayu sebelum tu. Jadi bila British menjajah Tanah Melayu, orang Melayu ni nakkan kemerdekaan tersebut supaya kita boleh memimpin lah. Sebab ni kita dijajah sebelum tu. Sebab tu kita nak menuntut kemerdekaan kita. Okay? Apakah akibatnya? Akibatnya adalah rakyat berjuang untuk membebaskan Tanah Melayu daripada penjajah. Okay. Itu contohnya lah. Okey, selesai sudah tajuk kita untuk unit 1 dan subtopik pada hari ini. Jadi,
seperti biasa, ada tugasan untuk memperkukuhkan kefahaman kalian tentang tajuk ini. Yang pertama, tuliskan kronologi peristiwa yang berlaku pada diri anda atau keluarga anda. Tuliskan kronologi peristiwa lah. Nanti boleh fikirkan apa peristiwa yang telah berlaku pada diri anda ataupun keluarga anda dan tuliskanlah. Yang kedua, lengkapkan rajah di bawah tentang sebab dan akibat sesuatu peristiwa yang berlaku kepada diri dan keluarga anda. Yang kedua pun sama, cuma dia lebih kepada sebab dan akibat sesuatu peristiwa itu berlaku. Okay. Tadi kronologi, yang ini sebab dan akibat dalam diri anda ataupun diri keluarga anda. Okay, boleh tulis dalam buku tulis. Baik, yang ketiga. Yang ketiga ini soalan muka surat 14. Tetapi soalan ini dia bercampur lah. Maksudnya dia daripada tajuk awal yang Muallimah ajar itu. Jadi apa yang kalian perlu buat, pertama sekali photostat muka surat 14. Kemudian jawab. Jawab tu kalau tak tahu jawapan boleh rujuk semula buku teks. Ataupun boleh baca semula slide-slide yang Muallimah beri. Sebelum ni lah, video ataupun slide yang Muallimah bagi sebelum ni. Dan jawablah. Okay, lepas jawab tu, tampal dalam buku tulis. Okay, baik. Setelah selesai tugas-tugas ini seperti biasa, tolong snapkan gambar, hantar kepada Muallimah sebagai tanda kalian telah menyiapkan tugasan sejarah. Okay, baik, insyaAllah untuk hari ini saja, setakat ini. Kita akan jumpa lagi pada minggu akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.